Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Muslimin muslimat sidang penonton yang dikasihi sekalian, InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita ingin membicarakan satu topik untuk kita memahami asas ilmu hadis, memahami disiplin ilmu hadis Nabi SAW. Antaranya kita mengetahui ilmu sabab wurudul hadis. Ilmu sabab wurudul hadis. Tuan-tuan pernah dengar ilmu sabab wurudul hadis? Jika dalam pengajian tafsir kita belajar bab yang dinamakan sababun nuzul, sebab an-nuzul. Maka dalam hadis ini dia dinamakan sababul wurud. Sababul wurud, sabab al-wurud ataupun sabab wurudul hadis. Okey, saya takrifkan sabab wurudul hadis ini sebagai ma da'al haditha ila wujudihi ayyama sudurihi. Ma da'al haditha ila wujudihi ayyama sudurihi. Maksudnya, apa yang membawa kepada kewujudan hadis tersebut pada hari-hari kemunculannya. Apa yang membawa kepada kewujudan hadis tersebut pada hari-hari kemunculannya. Maksudnya, faktor yang menyebabkan sesebuah hadis itu terbit daripada Nabi SAW. Iaitu faktor-faktor yang menyebabkan baginda mengucapkan sesuatu ucapan atau melakukan sesuatu perbuatan atau mengakui sesuatu tindakan. Jadi memahami sebab-sebab yang menyebabkan terbitnya sesebuah hadis adalah sangat mustahab. Tujuannya bagi mengelakkan kita meletakkan hadis tidak kena pada tempatnya. Tujuannya apa? Tujuan supaya kita dapat elakkan diri kita meletakkan hadis di tempat lain, tidak kena tempat. Kenapa? Kerana hal ini kadang-kala berlaku sebab sesuatu hadis itu sangat mempengaruhi maksud hadis. Kadang-kala sebab sesuatu hadis itu sangat mempengaruhi maksud hadis. Jadi kegagalan memahami sebab sebenar sesuatu hadis itu terjadi boleh membawa kepada kesalahfahaman. Salah faham terhadap maksud hadis. Saya bawakan satu contoh. Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berbunyi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath. La hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah. Walakin jihadun wa niyyah. Wa idza stunfirtum fanfiru. Wa idza stunfirtum fanfiru. Tuan-tuan pernah dengar hadis ni? La hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah. Wa idza stunfirtum fanfiru. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Jihad dan niat, dan apabila kamu diminta keluar berjihad maka keluarlah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ramai penceramah, ramai pengulas yang salah memahami hadis ini. Mereka menyangka bahawa selepas pembukaan kota Mekah, perintah hijrah dari satu tempat ke satu tempat yang lain telah dibatalkan sama sekali. Maka menurut mereka pada zaman sekarang tiada lagi hijrah. Sebaliknya yang tinggal, yang ada ialah jihad dan niat. Hadis ini sebenarnya ada sebab urutnya, ada sebab penuturannya. Sebab Nabi menuturkannya ada sebab. Kenapa? Bagaimana? Hal ini dapat dilihat apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas jugalah beliau kata
qala yaumal fathi la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Sabda Nabi pada hari pembukaan penawanan kota Mekah, tiada hijrah selepas pembukaan Mekah, yang tinggal jihad dan niat. Bila kamu diminta keluar berjihad, maka keluarlah. Jadi, hadis ini berkaitan dengan pembukaan kota Mekah. Sebab baginda Nabi SAW mengucapkan demikian kerana Mekah telah bertukar dari tanah air yang dikuasai oleh musuh Islam kepada tanah air Islam. Justru tidak perlu lagi orang Mekah berhijrah ke Madinah. Tak perlu lagi orang Mekah berhijrah ke Madinah seperti yang menjadi tuntutan sebelum itu. Dan hadis ini tidak bermaksud hijrah dibatalkan. Hadis ini tidak bermaksud hijrah dibatalkan untuk semua manusia. Tapi hanya untuk sesiapa yang tanah airnya telah menjadi tanah air Islam. Seperti penduduk Mekah. Sesiapa yang tanah airnya telah menjadi tanah air Islam, maka tak perlu dia berhijrah. Macam penduduk Mekah, dia dah jadi Islam dah. Tanah Mekah tu dulu jahiliah, sekarang dah diislamkan. Jadi tak perlu dia hijrah. Manakala bagi orang yang negerinya masih dikuasai oleh musuh dan dia pula ditindas agamanya, maka perintah hijrah tetap ada kepadanya. Kalau negerinya masih dikuasai oleh musuh dan dia pula ditindas agamanya, tak boleh nak azan, tak boleh nak solat berjemaah, tak boleh nak macam-macam, maka perintah hijrah tetap ada kepadanya. Justru itu Aisyah radhiyallahu taala anha apabila ditanya mengenai hijrah, beliau mengatakan la hijrata al-yawma kana al-mu'minun yafirru ahaduhum bidinihi ila Allah taala wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam makhafata an yuftana alaihi fa amma al-yawma faqad adhhara Allah al-islam wal yawma ya'budu rabbah haitsu syaa walakin jihadun wa niyyah. Hadis riwayat Bukhari. Apa kata ummul mukminin sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Tiada hijrah. Tiada lagi hijrah pada hari ini. Hari pembukaan kota Mekah. Dahulunya seseorang mukmin melarikan diri membawa agamanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana takut dia difitnah, diganggu agamanya. Adapun hari ini Allah Taala telah memenangkan Islam. Hari ini seseorang mukmin menyembah Tuhannya di mana saja yang dia mahu. Boleh. Jadi yang ada ialah jihad dan niat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Jadi kesimpulannya, ucapan Nabi SAW dalam hadis yang menyatakan tiada hijrah itu adalah atas dasar kemenangan Islam di Mekah. Bagi negeri yang kaum muslimin ditindas agamanya, maka hadis tersebut tidak ditujukan kepada mereka. Mereka tetap ada keperluan untuk berhijrah. Seperti mana kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 676 Hijrah. Kata Al-Imam An-Nawawi menakalkan, kata para ulama, hijrah, perpindahan daripada Darul Harb. Darul Harb ni tanah air yang memerangi Islam. Berhijrah daripada Darul Harb kepada Darul Islam. Darul Islam ni tanah air Islam. Itu kekal hingga hari kiamat. Hijrah daripada Darul Harbi ke Darul Islami kekal hingga hari kiamat. Bagi hadis ini ada dua takwilan. Yang pertamanya, tiada hijrah daripada Mekah selepas pembukaannya. Kenapa? Kerana Mekah telah menjadi Darul Islam. Adapun hijrah hanya daripada Darul Harb, hadis ini mengandungi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Mekah akan kekal sebagai Darul Islam yang tidak terbayang untuk berhijrah daripadanya. Jadi hijrah hanya dari Darul Harb sahaja. Ini juga satu mukjizat Rasulullah yang dapat menjangkau zaman
bahawa Mekah tu dia akan kekal sebagai Darul Islam, tidak akan jatuh lagi kepada siapa-siapa, mana-mana kuasa pun, sehingga di akhir zaman pun tidak akan jatuh. Mekah ni akan kekal sebagai Darul Islam. Yang maksud yang tidak terbayang lagi untuk orang Islam dalam tu hijrah lagi daripada Mekah. Sebab apa? Sebab ditawan menjadi negara kufar. Tak. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya tiada hijrah selepas pembukaan Mekah yang kelebihannya seperti kelebihan sebelum pembukaannya. Yang kedua. Jadi maksud yang kedua ni, tiada hijrah selepas pembukaan Mekah yang kelebihannya seperti kelebihan sebelum pembukaannya. Jadi kata Al-Munawi yang wafat pada 1031 Hijrah mengulas hadis ini, tiada hijrah wajib daripada Mekah ke Madinah selepas pembukaan kota Mekah seperti kewajipan sebelumnya. Kenapa? Ini kerana Mekah telah menjadi Darul Islam, jadi tanah air Islam. Maka maksud tiada hijrah selepas pembukaan Mekah ialah untuk orang Mekah yang belum berhijrah sebelum itu. Adapun hijrah daripada negeri kufur, ianya kekal hingga kiamat. Jadi di sana berbagai contoh. Ada macam-macam contoh lagi yang menunjukkan kegagalan memahami sebab wurudul hadis ini boleh membawa kepada kesalahan memahami maksud dan tujuan hadis tersebut. Jadi kesalahan memahami sebab wurudul hadis ini boleh membawa kesalahan kita memahami maksud dan tujuan hadis tersebut. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada kali ini, poin yang kedua iaitu memahami disiplin hadis Nabi SAW ini dan melalui kita memahami sebab wurudul hadis, mudah-mudahan memberikan kita kefahaman dan kecintaan kita kepada hadis Nabi, seterusnya mencintai Rasulullah dan mencintai Islam. Kita jadikan sebagai pedoman dan amalan kehidupan harian kita. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.